Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cuba kipas ya. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa faraja annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dan minta maaf semalam tidak dapat bersama, dan malam ini agak kelewatan sedikit kerana ada majlis tahlil. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung pembacaan kitab kita, Kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dengan itu pertamanya kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kepada kita kemudahan untuk memahami ilmu Allah. Dan kerana sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala ini merupakan cahaya di dalam hati. Maka apabila sahaja kita ini belajar ilmu Allah, maka yang paling penting kita nak Allah meredai kita dan juga membawa kepada penyucian hati kita. Dan ilmu yang kita belajar ini adalah untuk mempelajari bagaimana adab hati kita kepada Allah, bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung balik pengajian kitab kita pada kali ini. Boleh Ustaz nak minum air sekejap boleh? Kejap-kejap. Minta maaf sikit saja. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Dan kita telah sampai pada muka surat yang ke 40. Muka surat yang ke 40 rasanya. Jadi kita sampai pada muka surat 40. Jadi kita sambung pembacaan kitab hikam ini. Maka terlebih dahulu yang kita muliakan para habaib dan juga ahli keluarga Nabi SAW, para ahli ilmuwan, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz doakan mendapat kebahagiaan, kebaikan di mana saja semua berada. Jadi insya-Allah kita sambung pada malam ini pengajian kitab kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-40. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. An-nuru lahu al-kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahu ikbalu wal idbaru. Jadi dikatakan bahawa apa dia ni? Maksud daripada matan hikam ini mengatakan bahawa wan nuru lahu kashfu, bermula nur itu, cahaya itu baginya membukakan daripada hakikat segala perkara, dan mata hati itu baginya hukum akan yang telah nyata baginya daripada yang baik ataupun yang jahat. Dan hati itu ada baginya berhadap dan membelakang dengan sekira-kira yang dibukakan baginya oleh mata hati itu. Baik, ini masuk matan hikam yang dikatakan tadi. Ada 3 perkara yang disebut di situ. Yang pertama yang berkaitan dengan nur cahaya, yang kedua berkaitan dengan mata hati, dan yang ketiga berkaitan dengan hati. Ketiga-tiga ini ada keistimewaannya. Dan sesungguhnya nur adalah cahaya yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Dan cahaya itu akan dilimpahkan masuk di dalam hati-hati manusia. Bila saja hati tadi
dilimpahkan cahaya. Cahaya itu terbahagi pada 3 yang sudah kita bicara dahulu, sama ada cahaya bidayah ataupun cahaya wasatiyah, pertengahan, ataupun cahaya nihayah, penghabisan. Maka bila Allah Ta'ala campak cahaya di dalam hati seseorang tadi, maka akan menyingkaplah di dalam hati tadi. Maknanya akan memberi kesan kepada mata hati. Baik, cahaya ini dikatakan cahaya tadi, dia ini ada tugas-tugasnya yang tertentu. Maka di antara cahaya yang dimasukkan di dalam hati kita ini, dia kata dia akan membuka hakikat. Cahaya ini akan membuka hakikat ketuhanan, akan membuka hakikat segala perkara, yakni dengan arti kata cahaya ini membuka segala perkara-perkara ghaib, perkara-perkara ghaib, sehinggalah mendapat kasyaf ataupun ilmu laduni dan seumpamanya. Maka dengan cahaya inilah menyebabkan hati seseorang tadi bersinar. Tetapi kalau dia buat maksiat, maka tidak ada cahaya. Maksiat itu kegelapan. Maka cahaya yang Allah Ta'ala campak tadi ini akan menyingkap hati tadi, sehingga mengetahui rahsia-rahsia Allah. Bahkan dengan cahaya jugalah dia mengetahui kebaikan dan juga keburukan maksiat. Maka bila sahaja mengetahui ini maksiat tak bagus, kena tinggalkan, ini ketaatan, kena lakukan, orang yang dapat mengetahui maksiat dan taat dan mengetahui kebaikan maksiat, keburukan taat, itu bermakna orang itu ada cahaya di dalam hati. Maka baik, bila seseorang itu melakukan maksiat, sebagai contoh orang itu minum arak. Ini contoh saja, orang itu minum arak. Kita pun jumpa dengan satu orang yang minum arak. Dia kata, saya ini biasalah minum-minum, dia kata. Kita pun kata, kamu ni minum-minum ini, kamu tak fikir ke ahli keluarga kamu? Maka kita bagi tahu, kamu tahu tak akibat minum arak ni? Tahu tak dosa? Dia kata, saya tahu Ustaz dosa. Saya tahu arak ni dosa. Saya tahu, tetapi saya ini maknanya hati saya tidak tenang. Jadi saya ini tidak ada orang yang nak membantu saya. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana, dan saya sudah kecewa dalam hidup saya. Maka saya nak cari ketenangan. Tiba saya dapat ketenangan melalui minum arak, kata dia. Baik, bila kita tanya dia, kamu tahu tak hukum? Dia tahu. Kamu tahu tak benda ni tak molek? Dia tahu. Kamu tahu tak ini dosa? Dia tahu. Kamu tahu tak kalau kamu ini duduk dalam macam ni dimurkai oleh Allah? Tahu. Semua dia tahu. Bermakna ada cahaya dalam hati. Hanya satu lagi, mata hatinya tidak berfungsi. Mata hatinya sudah ada. Hatinya telah membuka hakikat sesuatu perkara tadi. Maknanya apa dia hakikat sesuatu perkara? Hati membuka sesuatu hakikat, sama ada perkara itu baik atau perkara itu buruk. Perkara itu baik ataupun perkara itu buruk. Maka bila sudah buka tadi, mata hati itu baginya hukum, bagi yang telah nyata baginya, daripada yang baik ataupun yang jahat. Bila mata hati dia kata, tak boleh, ini haram, kena tinggalkan, berdosa, maka dengan itu dia tinggalkan maksiat. Bermakna mata hatinya berfungsi. Tetapi kalau orang itu mengetahui bahawa benda itu haram, benda itu berdosa, tetapi dia buat juga, bermakna mata hatinya tidak berfungsi. Maka mata hati inilah yang menetapkan baik dan buruk tadi. Baik dan buruk tadi itu dipanggilkan mata hati. Jadi mata hati inilah yang perlu kita singkap, membuka hijab-hijab yang ada di dalam hati kita. Sampaikan bila kita itu bila satu orang itu dia beramal,
maka cahayanya cukup kuat sehingga tersingkap mata hati. Tetapi apabila cahaya itu tidak kuat, maka mata hati tadi tidak berjaya menyingkap apa yang ada ataupun menetapkan apa yang baik. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka maksud dia, apakah orang yang dibukakan Allah hati dia? Apakah orang yang dibukakan Allah akan hatinya, dia akan menerima Islam? Tidakkah bila Allah buka hatinya dia akan terima Islam? Maka bila dia terima Islam, bila hatinya sudah terbuka, maka orang itu akan dapat cahaya daripada Tuhannya, dapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka binasalah bagi orang yang keras hati mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, maka dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini, afaman syarahallahu sadrahu, apabila Allah Ta'ala membuka dadanya itulah hati dia, lil Islam, untuk menerima Islam, dia pun terima. Bila hatinya, maknanya Allah Ta'ala buka hati dia. Bila Allah Ta'ala buka hati dia, maka fahuwa ala nurin, maka dalam hatinya dimasukkan cahaya. Bila dimasukkan dalam cahaya, cahaya itu biar sampai kepada menembus mata hati. Kalaulah cahaya itu lemah, tidak berjaya menembus mata hati, maka cahaya hanya sekadar mampu menyatakan baik dan buruk sahaja, namun tidak dapat menetapkan, kerana mata hati itu tidak berfungsi, sehinggalah mata hati dapat berfungsi. Tak boleh, ini buruk, kena tinggalkan. Maka orang yang berjaya meninggalkan maksiat adalah orang yang telah mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setengah orang kata, lihatlah dengan pandangan mata hati. Pandangan mata zahir itu pandangan yang menipu, tetapi pandangan mata hati pandangan yang sebenar. Kemudian dikatakan bahawa apa istimewanya cahaya? Istimewa cahaya membuka hakikat, ataupun istimewanya cahaya itu menetapkan perkara yang baik dengan perkara yang buruk, ataupun cahaya itu memberitahu perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Ada pun mata hati pula. Mata hati itu baginya hukum. Mata hati itu dia tetap memberitahu saja baik buruk itu, mengenal baik buruk itu cahaya. Mata hati dia hukum, menetapkan, dia menetapkan. Maka mata hati tadi itu baginya hukum, akan nyata baginya yang baik dan buruk. Maka mata hati dia menetapkan hukum. Seperti mata hatinya mengatakan bahawa kamu tidak boleh minum arak, kerana hukum ni haram, akan diazab oleh Allah. Maka datang mata hatinya tadi memberitahu, menetapkan. Maka bila mata hatinya kuat, menetapkan perkara itu buruk, lalu dia tinggalkan. Bermakna mata hatinya benar-benar berfungsi. Mata hati dia inilah yang menunjuk jalan dia, membawa dia sebagai kenderaan dia. Tetapi cahaya itu dicampakkan dalam hati. Namun hati yang sudah bercahaya tadi, ia boleh bolak-balik. Tahu tak minum arak itu? Tahu. Tak apa, saya tak mau minum arak dah, tak mau minum arak. Tiba-tiba dia jumpa kawan dia. Ini contoh saja, tak tahu nak beri contoh apa. Contoh minum arak lah, contoh. Contoh saja. Dia pun jumpa, dia jumpa kawan dia. Dia jumpa kawan dia kata, kawan dia pun kata, tak apalah kita minum arak pun, nanti sampai masa kita taubat lah. Sampai masa kita taubat.
Dia kata tak boleh. Saya dah tanya ustaz, ustaz kata haram, tidak boleh, ni kena tinggalkan. Maknanya ya betul, tapi ustaz tu tak bagi tahu kita kalau kita taubat Allah Taala terima taubat kita. Tak apa kita minum arak kata, lepas tu kita taubat pula. Contoh saja. Tiba-tiba dia pun berkata, tak apalah, aku ikutmu lah. Maknanya bermakna apa? Bermakna hati sudah sampai, hati sudah ada. Sebab hati dah tahu buruk. Hati sudah tahu buruk, maka mata hati sudah dapat beza. Benda ni kena tinggalkan. Tetapi hati tadi, makna cahaya tadi yang telah beritahu buruk tu, yang ada pada hati tadi pula tidak lekat, tidak sampai kepada mata hati. Ia jadi balik. Dia boleh iqbal, dia boleh idbar. Iqbal menerima yang baik, idbar membelakangi Allah. Iqbal menghadap Allah. Kadang-kadang kita, kenapa kita boleh jaga semayang? Contoh, kenapa kita pergi majlis ilmu? Maka kenapa kita suka pada ilmu? Bermakna ada 3. 1, hati ada cahaya. Yang kedua, mata hati kita hidup. Yang ketiga, hati kita menghadap Allah. Bila ada 3 ni, maka seorang itu duduk dalam keadaan beribadat kepada Allah. Ada tersekat dia, rasa lain okey kan? Masalah. Baik, kita sambung balik. Itu pembukaannya. Maka dikatakan bahawa diharap maknanya kita dapat memahami hati itu baginya menghadap dan membelakang. Kadang-kadang hati tadi menghadap Allah. Hati yang baik, mulalah nak buat amal ibadat. Hari ni buat amal ibadat, besok pula tak buat pula. Bermakna hati membelakangi pula. Kenapa hari ni kita boleh beribadat? Bermakna cahaya ada. Boleh sambung? Putus-putus ke? Boleh sambung Baik, untuk kita memahami begini. Untuk kita memahami bahawa ada 3 perkara yang kita bicara malam ini. Yang pertama, cahaya. Cahaya itu masuk dalam hati. Cahaya masuk dalam hati. Tak tahulah cahaya itu kuat tidak kuat. Kalau cahaya kalau cahaya itu kuat, itu dipanggil apa? Kalau cahaya itu kuat, dia panggil cahaya swaswatia, ataupun maknanya cahaya itu, kalau cahaya itu kuat, dia panggil cahaya nihayah contohnya. Cahaya sudah masuk dalam hati. Fungsi cahaya itu akan memberitahu benda ni molek, benda ni tak molek. Benda ni molek. Kita ini maknanya molek, kita ini beribadat. Mengaji Quran tu molek contohnya. Maka pengajian agama tu molek. Itu cahaya. Cahaya itu masuk dalam hati. Hati pula menghadap pada Allah. Bila menghadap pada Allah, tetap hati tadi hukum dia. Maknanya guana-guana pun saya nak pergi semayang juga, saya nak pergi majlis ilmu. Apabila cahaya masuk dalam hati, hati menghadap pada Allah, mata hati itu menetapkan kebaikan, maka berlakulah orang itu melakukan ketaatan. Tetapi kalau cahaya masuk dalam hati, baiklah, maknanya saya tahu minum arak tu tak molek, tetapi sampai masa dia minum arak juga. Jadi sampai masa minum arak, bermakna mata hati tadi cahaya tidak sampai kepada mata hati. Bila cahaya tidak sampai pada mata hati, maka hati pula idbar, membelakangi Allah. Begitulah bermakna dalam kehidupan kita 3 kita kena hidupkan. Apa dia? Cahaya masukkan dalam hati. Banyakkan berzikir supaya mata hati kita kuat, dapat menyingkap, dan juga hati kita juga kena jaga daripada mengotori hati, supaya hati kita sentiasa iqbal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbandingannya. Baik. Lalu dikatakan lagi maka apabila ketiadaan nur,
kalau tidak ada cahaya dalam hati dan ketiadaan mata hati pula tak berfungsi, maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta. Kalaulah mata hati tadi tidak ada hati, tidak masuk nur dalam hati. Macam mana ustaz tidak masuk nur? Baik, contohnya majlis ilmu cahaya. Majlis ilmu tidak ada, tak pergi belajar. Satu hari tak dengar kuliah. Quran itu cahaya. Satu hari tak baca Quran. Sibuk. Tak kira sibuk berniaga ke apa. Okey, baik. Kemudian berzikir itu cahaya. Tak pegang tasbih, hari itu tak berzikir. Contoh saja, tak berzikir. Oleh kerana duduk sibuk, tak tahulah, mungkin sibuk majlis kahwin ke, mungkin sibuk duduk berniaga daripada pagi buka kedai sampai petang, sambung malam pula, sampai zikir pun tidak, sampai majlis ilmu pun tak pergi, majlis ilmu pun tak pergi, zikir pun tidak, maknanya jadi ibadat pun tidak ada, cahaya tak masuk dalam hati kita. Bila cahaya tidak masuk dalam hati, kalau cahaya tidak masuk, bagaimana mata hati nak berfungsi? Jadi cahaya itu tidak ada, mata hati tidak berfungsi, maka dia duduk dalam keadaan buta. Apa maksud buta ni? Bukan buta mata, tetapi yang dimaksudkan itu buta mata hati. Bukan buta mata hati. Jadi bila buta mata hati, berjalanlah, dia kata, bila mata hati tidak berfungsi, akhirnya maka berjalan orang yang buta, maka dilihatnya akan pekerjaan itu atas bukan perkaranya, dan didatangkan padanya itu pada bukan tempatnya. Akhirnya bila dia berjalan dalam keadaan cahaya tidak masuk dalam hati. Cahaya masuk itu dengan melalui ibadah. Nak tanya, nak masuk mana cahaya dalam hati? Memasukkan cahaya dalam hati dengan melalui ibadah. Jadi bila kita buat ibadat, bermakna ada cahaya dalam hati. Maknanya kalau banyak ibadat, teranglah cahaya tadi. Maknanya mentol lampu dengan 80 watt dengan 100 watt, memanglah 100 lebih kuat. 200 watt dengan 80, memang 200 lebih kuat, lebih keras cahayanya. Jadi masukkan cahaya dalam hati dengan cara macam mana? Masukkan cahaya dalam hati dengan ibadah. Banyakkan ibadat, banyak cahaya. Cahaya masuk dalam hati ni, dengan cahaya itulah kita dapat tahu benda baik, benda buruk, benda baik, benda buruk. Tetapi nak bagi tahu, tidakkah orang yang sudah dapat tahu baik buruk, baik buruk, baik buruk, tapi sampai masa dia juga melakukan dosa? Umpama kita, baik, semua orang tahu mengumpat itu berdosa. Semua orang tahu. Orang-orang yang beriman pada Allah dah tahu dah. Budak-budak kecil pun tahu, dah baik kata korang, contohnya. Tetapi sampai masa kita tengok orang, kita pun kata, kita pun cela orang, kata korang. Kenapa begitu? Tidakkah kamu mengetahui bahawa perbuatan itu tidak baik? Tahu. Bermakna sudah ada cahaya dalam hatimu. Dan kenapa kamu lakukan juga? Kerana mata hati tadi tidak berfungsi, tidak tembus mata hati. Sesiapa kalaulah nak tembus mata hati berfungsi, masukkan cahaya sebanyaknya. Masukkan cahaya sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Maknanya apa? Buatlah ibadat sebanyak-banyaknya. Sama ada dengan zikir, sama ada dengan selawat dan banyaknya. Dan umpamanya dah baik, kalau orang tanya, Ustaz, saya nak cahaya yang kuat sikit, terang cahaya tu. Cahaya apa yang terang sangat Ustaz ni? Ada satu kisah. Kisah satu orang ini wali Allah. Ingat dalam bab tasawuf ni, dalam kitab-kitab tasawuf ada kisah-kisah wali Allah. Jadi kisah wali Allah ni kadang-kadang kita tak boleh nak fikir dengan akal. Kita tak boleh nak fikir dengan akal. Jadi kisah dia, satu orang wali Allah ini, Allah Ta'ala buka kasyaf kepada dia. Bila dia buka kasyaf, dia tengok satu-satu buah rumah tu ada cahaya. Dia pun tahu, kenapa rumah tu bercahaya? Sebab tu dalam kitab dia kata, rumah yang membaca Quran di waktu malam, para malaikat melihat rumah-rumah yang membaca Quran di waktu malam, rumahnya bercahaya.
Sebagaimana kita melihat di langit ada bintang-bintang bercahaya, maka demikianlah malaikat melihat di bumi ada rumah-rumah bercahaya. Maka satu orang yang kasyaf ini, dia ini tengok rumah bercahaya, dia tengok rumah ni bercahaya, dia tengok rumah ni bercahaya. Maka dia pun pergi lalu kat rumah tadi. Oh, patut pun bercahaya. Dalam rumah ni ada orang yang duk baca Quran. Baca Quran. Lepas tu dia pergi rumah orang ni pula, tengok cahaya. Oh, patut pun bercahaya. Dengar orang ni duk semayang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Duk semayang. Oh, bercahaya. Tiba-tiba dia tengok rumah ni bercahaya. Cahaya lebih daripada yang lain. Cahaya orang ni lebih daripada yang lain. Lebih besar cahaya daripada rumah orang lain. Dia pun pelik. Apa orang ini buat ni sampai cahayanya besar dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Dia pun pergi dekat. Bila dia pergi dekat, rupa-rupanya tuan rumah itu duduk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini Ustaz nak bagi satu jalan, kita panggil cahaya. Maknanya jadi ada cahaya-cahaya. Kan macam kita bicara dulu, ada kereta kecil, ada kereta besar. Ada kereta kecil, ada kereta sederhana, ada kereta besar. Jadi cahaya gitu juga, ada cahaya kecil, ada cahaya besar sikit, ada cahaya besar. Besar. Sebab tu dalam hadis kata al-wudu nurun, air semayang itu cahaya. As-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Al-Quranu nurun, Al-Quran itu cahaya. Cahaya. Maknanya ibadat-ibadat itu cahaya. Tapi ada satu cahaya yang besar. Apa dia cahaya yang besar? Cahaya yang besar itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub daripada Syekh Ibn Athaillah Sakandari, bukan Tanwirul Qulub, kitab Tajul Arus. Dalam kitab Tajul Arus mengatakan, kalaulah seseorang itu pada waktu muda dulu, remaja, lepas tu dia muda, dia lalai pada Allah, dia tak buat ibadat, dia lalai sungguh pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia mula nak kembali pada Allah, nak buat taat. Dia pun fikir, aku ni dah umur 50 tahun dah ni. Ni pun dah dorok-dorok dah. Aku ni dah umur 60 tahun dah. Sedangkan aku ni maksiat banyak. Kalau aku amal ibadat pun rasa-rasa dah nak tampung lah maknanya. Dah nak tampung lah dengan maksiat aku dahulu. Katanya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus mengatakan, sesiapa yang zaman mudanya itu, zaman yang berlalu itu banyak dosa-dosa, dan sedangkan masa dia ke depan tu dirasakan sikit, entah 5 tahun 10 tahun dah tengok keadaan sakit ini, maka untuk dia menampung kekurangan pahala dia itu, maka hendaklah dia memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita berselawat Nabi, cahaya besar masuk dalam hati kita. Bila cahaya besar masuk dalam hati kita, selawat, cahaya ni cepat tembus dalam mata hati kita. Bila cepat tembus dalam mata hati kita itu, akhirnya membawa kepada mata hati berfungsi, hati menghadap kepada Allah. Ni ada orang tanya, gambar siapa belakang tu? Itu gambar guru kita, Allamah Habib Umar, ulama Yaman. Maknanya. Jadi sekurang-kurang 300 kata ulama baca selawat paling kurang, lepas tu nak banyak 1000 ataupun lebih daripada itu terpulang. Baik. Kita sambung balik. Harap jemaah dapat faham jemaah dapat faham mengenai hati, mata hati dan juga cahaya. Insya-Allah. Baik, lalu dikatakan lagi. Kita sambung lagi. Dan hati itu baginya berhadap dan membelakang. Hati itu hadap dan kadang-kadang membelakang. Sampai satu hari hati nak buat amal ibadat, maka bermakna hati itu menghadap Allah. Kadang-kadang hati ni jugalah jadi malah pula buat ibadat. Akhirnya lalai pula. Hati juga yang bawa lalai. Hati yang menghadap dia panggil iqbal. Iqbal menghadap Allah.
Hati yang membelakangi Allah dia panggil idbar. Idbar ni membelakangi Allah. Hatilah yang menyebab kita berbolak-balik. Berbolak-balik. Hari ni jadi baik, hari ni semangat ibadah, besok malas pula. Bulan Ramadan hati ngadak Tuhan belaka. Bulan Ramadan habis Ramadan lala balik. Lala balik. Itulah hati kita. Gambarannya. Baik, kita tengok. Maka dengan sekira-kira yang dibukakan oleh mata hati, berdasarkan kepada mata hati kita. Sebab itu dikatakan bahawa ni bulan Rajab banyakkan istighfar. Istighfar, selawat jangan tinggal, selawat asas. La ilaha illallahnya selawat jangan tinggal. Lepas tu banyakkan istighfar. Banyakkan beristighfar. Contohnya di samping selawat, lepas daripada tu sampai pada bulan Rajab, Syaban, Ramadan, pastikan kita ibadat sampai mata hati kita benar-benar bercahaya. Maka dikatakan bahawa dibuka baginya mata hati. Maka hati kita menghadap Allah bila mata hati kita dibuka. Mata hati kita ini penuh dengan cahaya, membuka, menyebabkan hati kita menghadap Allah. Maka apabila ketiadaan apabila tidak ada cahaya masuk dalam hati, dan ketiadaan mata hati pun tidak berfungsi, maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta. Baca dah tadi kan, seperti orang yang buta, maka duduk dalam buta sebenarnya. Maka dilihatnya akan pekerjaan itu bukan perkaranya, maka akhirnya dia merasakan bahawa pekerjaan yang utama bukan ibadah, dan didatangkan padanya bukan pada tempatnya. Akhirnya bawa dia pada lalai kepada Allah. Dia tidak datangkan hatinya pada tempatnya. Hatinya tempatnya mana? Hatinya tempatnya pada Allah, menghadap Allah, tetapi hati menghadap yang lain. Tak kiralah sama ada menghadap dunia, hati menghadap dunia, ataupun menghadap nafsu, ataupun menghadap makhluk dan seumpamanya. Dan adalah itu, cahaya itu memberi faedah, akan membaikkan bagi segala ma'ani yang gaib. Maka dengan cahayalah juga kita dapat mengetahui perkara-perkara gaib, yakni dapat menyingkap maknanya rahsia-rahsia Allah. Sebab tu dia kata ini dipanggil nur ilahi, cahaya Allah. Cahaya Allah ni apabila Allah Ta'ala limpahkan ke dalam hati, berarti apa? Berarti Allah Ta'ala nak beri ilmu, nak beri sesuatu, rahsia Allah. Rahsia Allah ni tak kiralah, ada kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilmu, ilmu laduni, ilmu yang Allah Ta'ala beri terus kepada hamba dia. Dan ilmu, ingat, ilmu ini dia lebih lekat apa? Dia panggil apa? Lekat ke mana? Namanya ilmu ini dia lekat pada hati yang bersih. Gitu. Ilmu ni dia ini bila Allah Ta'ala beri ilmu, limpah dalam hati. Limpah dalam hati, nanti Allah Ta'ala akan beri ilmu. Antaranya ma'ani itu merujuk kepada ilmu. Ya, ini ilmu yang terus datang daripada Allah. Tapi ingat, bukan maknanya seorang itu biar cahaya itu tembus pada mata hati, barulah Allah Ta'ala memberi ilmu, ilmu-ilmu yang laduni, maknanya. Lalu Allah Ta'ala beri dia dapat mengetahui pengetahuan yang luas, ataupun pengertian yang halus yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati-hati manusia. Sebab itu orang-orang yang soleh, maknanya apa yang dia lihat daripada apalan Allah semua baik belaka, kerana dia adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, memahami akan rahsia-rahsia Allah. Maka nak dapat rahsia-rahsia Allah Ta'ala itu, hendaklah sentiasa mendatangkan cahaya di dalam hati tadi, sehingga Allah Ta'ala membuka rahsia-rahsia Allah. Jadi dikatakan ini bagi orang yang banyak cahaya yang masuk di dalam hatinya, hingga nyata dan terpandang, dan mata hati itu memberi faedah,
akan hukum dengan sah yang dipandangnya, sehingga mata hati dia dapat memandang. Sebab itu mata kita memandang dunia. Kalau mata kita memandang dunia, contohnya memandang dunia, kita kata, oh indahnya dunia, contohnya tadi. Tetapi kalau mata hati kita dapat memandang, maka mata hati kita mengatakan dunia itu tidak indah. Dunia itu tidak indah. Kata Allah, indahnya dunia. Tetapi bagi orang yang memandang dengan mata hati, maka dia mengatakan bahawa mata hati itu, dunia itu tidak indah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya mata hati itu adalah cahaya yang didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia panggil sehingga dapat melihat dengan pandangan mata hati. Jadi mata hati inilah diberi nama dengan basirah, pandangan mata hati, iaitu dengan dikatakan bahawa dilihat dia, dilihat dengan sebenar-benar daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama apa? Umpama kalau cahaya matahari ada, cahaya lampu tak guna dah, sebab cahaya matahari ada. Begitu habis cahaya lampu, cara mana dia punya cahaya. Tapi kalau cahaya matahari menyeluruh, maknanya, maka demikianlah dikatakan bahawa itu cahaya ketuhanan yang sehingga Allah Ta'ala campakkan di dalam hati seseorang, sehingga seseorang tadi dapat melihat dengan pandangan mata hati Allah, pandangan Allah. Baik, ada satu hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Rasulullah kata, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Sesiapa yang memusuhi kekasih aku, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, siapa yang kamu musuh, maka Allah memusuhi kamu. Kemudian hadis itu, kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba aku itu yang sentiasa mendekatkan diri kepada aku dengan ibadat-ibadat sunat, sehingga aku kasih kepada dia. Jadi nak jadi kekasih Allah tu, Allah Ta'ala kata, ingat, siapa yang jadi kekasih Allah, siapa yang musuh kekasih Allah, Allah musuhi dia. Dan nak jadi kekasih Allah ni, orang itu sentiasa memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Setelah dia memperbanyakkan yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat-ibadat sunat sehingga dia dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, apa kata Allah? Allah mengatakan, kuntu basarahu allazi yubsiru bih. Akulah yang menjadi matanya yang dia melihat, kata Allah. Akulah yang menjadi pendengarannya yang dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya dengan apa yang dia pegang. Akulah yang menjadi kaki dengan apa yang dia berjalan. Apa maksud Allah jadi mata, Allah jadi telinga, Allah jadi pendengaran? Maknanya dia memandang dengan pandangan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah. Maksudnya apa?
Ada suara tak? Ada suara tak? Ada? Suara ada tak Tinggal tak? Ada tak? Okey, Alhamdulillah. Ada suara Okey, Alhamdulillah. Boleh kita sambung Minta maaf di atas kesulitan yang berlaku. Kita baca sikit lagi. Lalu dikatakan bahawa apabila seseorang tadi dia ini melakukan dengung tak jelas juga bising sikit tak apa Ustaz teruskan sikit boleh tak masalah ujian sikit Maka apabila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, maka berhadaplah hati itu atas demikian itu kebajikan. Kebajikan atau dengan kejahatan, maka membelakang daripada yakni ditinggalkannya. Okey, baik. Kalaulah seseorang itu bilalah katakan hatinya itu tidak kuat cahayanya. Bila hati tidak kuat cahayanya, tak sampai kepada mata hati tadi, walaupun mata hati menetapkan bahawa ini benda tak molek, maka bila mana sahaja hati tadi cahaya tadi tidak membawa kepada kekuatan mata hati, akhirnya ada membawa kepada dia akan membelakangi Allah. Bunyi kita sambung. Boleh terus sikit ni? Boleh terus tak Boleh putus. Maka apabila berhadap ta'an atasmu, kamu besok sikit lagi kalau tak kita sambung besok Maka apabila berhadap ta'an atasmu, wahai orang yang berhadap atas Tuhannya, dengan wasitlah yang dikurniakan akan dikau. Yang dikurniakan akan dikau padanya daripada nur taufik dan hidayah, maka didapati suka kerana keadaan ta'an rezeki daripada Allah Ta'ala, dan didatangkan atasmu daripada alam hidayah, dan menolong ia akan dikau atas mendirikan daripada fadalnya, daripada tiada haulun, tak ada haul, tak ada daya daripadamu, dan tiada wujud, dan tiada wujud. Okey, baik. Dia kata begini, kalau seseorang tadi dia melakukan satu ketaatan, apabila dia melakukan ketaatan, bermakna dia punya hati ada cahaya. Cahaya tadi membawa kepada mata hati, maka mata hatilah yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang tadi dia ini banyak melakukan amal ibadat, menyebabkan mata hati dia ini benar-benar bercahaya, maka akan sentiasa jadi hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila sahaja mata hati tadi tidak dapat memasuki cahaya, yang cahaya tadi akhir sekali membawa kepada hati tadi membelakang, tidak menghadap kepada Allah. Dengan arti kata, seseorang tadi
cahaya yang masuk masuk dalam hati tadi tidak boleh dia ini maknanya membiarkan begitu, bahkan dia kena menambahkan cahaya supaya cahaya itu benar-benar dapat menembus hatinya. Apabila sahaja Allah mencampakkan cahaya di dalam hati, maka membawa kepada dia ini hatinya tenang saja. Tak jelas ke Kalau macam tu rasa-rasanya kita sambung malam besok boleh? Sama malam besok. Dan maknanya rasa-rasa Ustaz kena berhenti di sinilah. Kalau tu macam mana, dengar tak suara? Jelas tak? Boleh bagi tahu boleh terus ke tidak boleh terus ni? Ada bunyi bising dengar okey. Baiklah. Yang terakhirnya apa ni? Allah Taala berfirman, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Taala nak beri petunjuk, maka Allah Taala lapangkan dada dia. Allah Taala lapangkan dada dia bila Allah Taala nak beri petunjuk. Bila Allah Taala nak beri petunjuk, Allah Taala lapangkan dada dia, menyebabkan dia ini rasa suka kepada ketaatan. Bila dia rasa suka kepada ketaatan, maknanya ketaatan itulah yang membawa kepada hatinya bercahaya. Jadi bila hati bercahaya, maka hati tadi dibawa akan membawa menghadap kepada Allah. Tetapi seandainya wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan, apabila sahaja Allah Taala nak sesatkan seseorang, Allah Taala jadikan hidupnya sempit, tidak mahu melakukan ketaatan. Jadi ingat, orang yang kehidupan dia sempit, yang pertama adalah disebabkan cahaya itu tidak masuk di dalam hati dia. Yang kedua, hidup dia sempit tadi, maknanya hidup dia menjadi sempit adalah apabila mata hatinya terhijab, tertutup. Bila mata hati tertutup, maka hati tidak akan menghadap Allah. Bila hati tidak akan menghadap Allah, maka dia duduk dalam kesesatan ataupun duduk dalam kegelapan. Maknanya baik, seseorang itu, tanda seseorang itu duduk dalam kegelapan itu ada 3. Tanda seorang itu duduk dalam kegelapan. Apa dia? Yang pertama, dia ni duduk dalam kegelapan. Yang pertama maknanya Allah sibukkan dia selain daripada ibadat. Allah sibukkan dia selain pada ibadat. Itu tanda hatinya itu tidak menghadap Allah. Tanda hati tidak menghadap Allah, tanda hati duduk dalam gelap. Yang pertama Allah sibukkan dia dengan selain daripada ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menarik keberkatan dalam kehidupan dia. Allah Ta'ala tarik keberkatan dengan apa yang Allah beri. Allah Ta'ala, maknanya apa yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala tarik berkat. Beri Allah beri, tapi berkat Allah tarik. Allah Ta'ala tarik keberkatan. Tarik keberkatan sehingga hartanya tidak berkat, kenderaannya pun tidak berkat, pekerjaan pun tidak berkat, keluarga pun tidak berkat. Allah Ta'ala tarik. Ini tanda duduk dalam kegelapan. Yang kedua, Allah menarik keberkatan hidup. Yang ketiga, Allah menimpakan dia sentiasa musibah. Allah sentiasa menimpakan musibah kepada dia.
ataupun dikatakan bahawa ditimpa masalah yang tidak habis-habis. Ini tanda orang itu berada dalam kegelapan. Kerana hati tidak ada cahaya. 3 ini antara tanda yang besar dia duduk dalam gelap. Apa dia? Yakni Allah sibukkan dia selain pada ibadah kepada Allah. Allah tarik keberkatan hidup dia. Allah timpa dia masalah yang tidak habis-habis. Maka ini yang dikatakan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka dikatakan bahawa seolah-olah nanti Allah, bila Allah sesatkan dia, maka Allah Ta'ala jadikan dia ini sesak kehidupan dia. Sesak kehidupan dia, maka seolah-olah dia naik ke langit dalam keadaan hidupnya sesak. Maknanya hati dia sesak gitu. Maka demikianlah, maka disuruh kepada kita melakukan ketaatan. Apabila seseorang itu melakukan ketaatan, maka yang pertama Allah akan kasih kepada dia, dan Allah dan Rasul kasih kepada dia. Orang yang melakukan ketaatan, maknanya bila ada cahaya dalam hatinya, dia buat taat, Allah dan Rasul mengasihi dia. Yang kedua, dia akan didoakan oleh malaikat akan kebaikan. Bila ini 3 tanda hati yang membelakangi Allah. Kalau hati yang membelakangi Allah, 3 tanda. Hati dalam gelap. Tetapi kalau hatinya menghadap Allah, yang pertama, dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak cam dia ni sentiasa diuji dan dia sentiasa ditimpa musibah saja. Orang yang ditimpa musibah, baiklah, musibah ditimpa musibah ada sebab 3. Oleh kerana persoalan tadi, yang pertama untuk dekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua untuk mendidik hati kita supaya ingat pada Allah. Dan yang ketiga untuk menghapus dosa-dosa kita. Tengoklah keadaannya. Kalau kita dapat musibah, kau dekat dengan Allah, itu musibah yang baik. Tapi kalau kita dapat musibah, kita maknanya buruk sangka dengan Allah, itu menyebabkan masalah, itu menyebabkan hati sempit, gelap. Maka orang yang ada dalam kegelapan itu ditimpa perkara tersebut, itulah tandanya. Tetapi bagi orang yang hati menghadap Allah, yang pertama dikasihi oleh Allah dan Rasul. Yang kedua didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat ini disebut dalam hadis. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, aku kasih pada orang ini, hendaklah engkau kasih kepada dia. Lalu malaikat Jibril kata, ya, aku kasih pada dia, ya Allah, sebagaimana engkau kasih, kami pun kasih juga, kata saya pun kasih, kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril beritahu kepada orang-orang, kepada malaikat-malaikat yang lain. Lalu malaikat yang lain kata, sebagaimana Allah dan Jibril kasih, kami pun kasih. Lalu dia didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, hati yang menghadap Allah, dia akan dapat doa malaikah. Dan yang ketiga, yang seterusnya, orang yang hati menghadap kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang sentiasa dalam ketenangan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang punya nafsu yang tenang, pergilah kamu kepada Allah. Maksud tenang dengan Allah maknanya apa? Maksud tenang di situ bukan tidak ada sifat takwa. Maksud tenang di situ adalah yang pertama, apabila ditimpa musibah dia sabar.
apabila mendapat nikmat dia ini syukur, dan apabila ditimpa apa-apa takdir dia redha. Ini kesan hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan macam itu, masukkan cahaya sebanyak-banyak di dalam hati kita. Maka cahaya-cahaya yang banyak itu boleh terpadam dengan maksiat yang dilakukan. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, kazalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala menjadikan meletakkan kekotoran ataupun kegelapan bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah. Dalam hadis yang lain tadi, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Maka jalan dia hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana saja kita ini melalui jalan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita ini sentiasa maknanya meletakkan diri kita di dalam kebaikan. Duduklah dengan orang yang banyak cahaya agar cahaya mereka melimpah dalam hati kita. Maknanya, jadi bagaimana nak duduk dengan orang yang ada cahaya ini? Maknanya antaranya sebagaimana kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku yang tercinta, hendaklah kamu ini duduk dengan para ulama, kerana sesungguhnya maknanya duduklah kamu dengan orang alim, kerana sesungguhnya orang alim itu menghidupkan hati yang mati. Yang mati sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang mati. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah seseorang tadi memasukkan di dalam hatinya cahaya ketaatan, sehingga cahaya itu benar-benar bersinar di dalam hati, sehingga hati tadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang sudah sampai kepada cahaya dia yang maknanya cahayanya yang kuat, maka hati yang sudah tunduk kepada Allah, maka akan terus terpelihara, selamat dia daripada segala maksiat. Jadi sebagaimana yang kita tahu, cahaya sama ada cahaya itu cahaya iqbal ataupun cahaya hidayah, cahaya intibah, cahaya yang membawa kita sedar dengan Allah. Kemudian dipanggil cahaya yaqazah, daripada kita lalai ingat kepada Allah, dan membawa kepada daripada kita cinta makhluk kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menetapkan bahawa untuk memasuki cahaya yang paling kuat, iaitu dengan banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tiga jalan ini, berzikir, bertaubat juga, ini membawa kepada kita akan dihidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi nak menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia sentiasa membersihkan hatinya kepada Allah Ta'ala, sehingga hatinya tadi benar-benar dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud yang kita katakan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Maka aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan juga bumi. Jadi wajah tu, aku hadapkan wajahku, bukan wajah zahir itu, iaitu hatiku. Hatiku menghadap Allah. Makna apa? Hati tahu kita duduk dalam sembahyang. Namun ketika mana kita sembahyang lalu hati kita lalai, bermakna apa? Bermakna mata hati kita belum lagi menghadap Allah. Maka banyakkan memasuki cahaya dalam hati. Moga maknanya mata hati kita ini benar-benar
menghadap Allah Ta'ala. Oleh kerana itu mata hati kita ini tertutup dengan sebab apa? Kadang-kadang tertutup yang pertama dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Bila dosa kita lakukan, banyak melakukan dosa, jadi mata hati kita ini tertutup. Cahaya masuk tapi cahaya tidak dapat membuka mata hati tadi. Jadi dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, dengan sebab ibadat, tetapi ibadat yang tidak membawa kepada ikhlas kepada Allah, itu juga membawa kepada tidak tertutup juga. Seperti kita ibadat tetapi kita ini lalai dalam ibadat. Orang kata larut, maknanya. Jadi yang pertama dengan sebab dosa, yang kedua dengan sebab ibadat. Ibadat yang masih lagi bercampur dengan riak, ujub, ini juga membawa tertutup mata hati kita juga. Mata hati tidak dapat. Cahaya sudah masuk tapi cahaya tidak dapat tembus. Sebab apa? Sebab hijab tebal. Tebal dengan sebab apa? Yang pertama dengan sebab maksiat kita. Yang kedua dengan sebab kelalaian kita. Apa maksud lalai? Ghaflah, yakni ibadat-ibadat yang kita lakukan itu tidak sempurna. Mungkin ada riak, mungkin ada ujub, mungkin kita dalam beribadat ni kita rasa kita sudah maknanya kita suka pujian orang, itu semua. Dan yang ketiga, mata hati kita tidak dapat tembus dengan sifat keakuan kita. Apa maksud sifat aku? Sifat aku ni, sifat keakuan kita ini seperti kita merasa diri kita lebih baik pada orang lain. Dia mari dalam hati, aku ni bijak dah, begitu. Ataupun dia mari dalam hati, maknanya rajin juga aku ni puasa sunat. Ketika mana dia zikir, habis zikir, banyak aku zikir hari ni. Ini juga yang menyebabkan mata hati kita ni tidak sampai, cahaya tidak sampai kepada mata hati. Jadi cahaya tidak sampai kepada mata hati dengan sebab tiga. Yang pertama dengan sebab dosa-dosa kita, maknanya. Yang kedua dengan sebab ibadat kita yang dicampuri dengan riak, ujub dan seumpamanya. Dan yang ketiga dengan sifat keakuan, dipanggil dalam bahasa sufi wujud diri. Ada wujud diri lagi. Yang kita baca dulu, mengandaikan diri, aku sudah bagus, aku sudah baik, sedangkan ibadat dia buat sedikit pun tidak boleh menolong dia kecuali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan bahawa maknanya Allah Taala berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, sesiapa yang berpaling daripada menghadap Allah, sesiapa yang tidak ikbal kepada Allah, yakni tidak menghadap Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah Ta'ala jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit? Ingat, kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak beribadah kepada Allah. Itu kehidupan yang sempit. Bukan kehidupan yang tidak ada harta. Orang menyangkakan bahawa kehidupan itu yang sempit, kehidupan yang tidak ada harta, kehidupan yang tidak ada pangkat, kehidupan yang tidak ada pengaruh, kehidupan yang tidak ada masyhur, pengikut. Itu bukan kehidupan yang dicari. Kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, para jamaah sekalian, hidupkan tiga benda. Yang pertama, datangkan cahaya dalam hati. Yang kedua, pastikan cahaya tadi dapat menembusi mata hati. Dan yang ketiga, pastikan hati kita sentiasa menghadap Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi para jamaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang taat dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi sekadar inilah saja dapat disampaikan. Ustaz minta maaf banyak-banyak di atas kesulitan yang berlaku.
Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita lakukan ini mendapat manfaat fadilat. Bagi sesiapa yang telah maknanya telah memesan kitab zikir, kitab zikir itu sudah dipostkan, agak-agak ada yang sampai, dan sampai nanti bolehlah diamalkan, baca zikir-zikir, wirid-wirid yang tertentu untuk diamalkan. Dan wirid itu kita boleh amalkan dalam kehidupan harian kita. Kehidupan harian kita itu sekadar mana mampu. Sekadar mana mampu, bukan wajib, maknanya sekadar mana mampu. Kalau boleh buat setiap waktu, buat setiap waktu. Tak boleh 2 waktu 3 waktu pun tak apa, asalkan kita ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nanti kita akan akan datang mengenai kelazatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak di atas kesulitan, dan insya-Allah kita doa agar Allah Taala beri peluang kepada kita. Moga-moga malam esok kita dapat berjalan dengan baik pengajian kita, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.